بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amru al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة، ولا يؤمن الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada seorang sahabat yang bernama Uqbah bin Amru al-Badri, ataupun lebih dikenal orang dengan panggilan Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Nabi kata yang berhak menjadi imam bagi sesuatu kaum itu ialah yang terbaik bacaan Qurannya. Nabi ada sebut macam tu. Nabi kata orang yang paling layak jadi imam ialah orang yang bacaan Qurannya paling baik. Fa in kanu fil qiraati sawaa. Nabi kata kalau sekiranya hado ada ni bacaan Qurannya sama saja, semua pun pandai, semua pun belajar Quran, semua pun qari, semua pun pandai Quran, fa'alamuhum bisunnah, maka dilihat siapa di kalangan mereka ni yang paling alim tentang sunnah, tentang hadis. Nombor satu, orang yang layak jadi imam ialah orang yang bacaannya cukup baik, bacaan Qurannya cukup baik. Tuan-tuan, kita pun tahu zaman Imam Malik, Imam Mazhab Maliki, zaman Imam Malik hidup. Imam Malik ni cukup hebat lah. Kita dah cerita banyak kali tentang hebat Imam Malik. Bukan sahaja hebat dari segi ilmu, bahkan hebat dari segi warah. Ilmu satu bah, warah satu bah. Imam Malik satu orang yang mengajar di Masjid Nabawi. Dia Imam Madinah. Dia mengajar di Masjid Nabawi, dia tidak pernah duduk atas kursi. Dia mengajar duduk atas lantai. Bila orang tanya dia pasal apa, dia abang kata dia hormat tuan punya kubur itu. Dia tunjuk ke arah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin dia kata dia nak duduk atas kursi, kaki duduk lunjong turun ke bawah, sedangkan di bumi yang sama ada simpan jasad yang mulia. Warah.
Lebih dahsyat lagi warak dia ni, dia tidak pernah naik sebarang kenderaan di atas bumi Madinah. Sama ada kuda ataupun keldai ataupun unta, dia kata binatang yang ada kuku dia tak akan naik. Pasal apa? Pasal kalau dia naik, dia kata kuku binatang ni duk injak bumi, yang dalam bumi tu ada simpan jasad Rasulullah, dia tak akan naik, dia kata. Cukup warak lah. Imam Malik yang dari segi ilmunya hebat, dari segi warak akhlaknya hebat dan sebagainya, kalau dia pergi masjid nak semayang, ada satu orang lagi nama dia Imam Waqah. Bila ada Imam Waqah, dia tak jadi imam. Pasal apa? Pasal Imam Waqah ni imam di dalam qiraat, imam dari segi Quran ni. Bila ada Imam Waqah, dia tak nak jadi imam, kerana dia faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam bagi satu kaum itu ialah orang yang paling baik bacaan Qurannya. Imam Malik tu pun baik dah, tapi dia rasa Imam Waqah lebih baik, kerana Imam Waqah itu guru Quran. Kalau sekiranya yang ada di situ semua pun pandai dari segi baca Quran, dari segi qiraat, dari segi ilmu, memahami, selok-belok bacaan Quran, semua pun sama, Nabi kata fa in kanu fil qiraati sawa'a fa a'lamuhum bis sunnah. Tengok orang yang paling alim tentang hadis, orang tunai. Fa in kanu fis sunnati sawa'a, kalau sekiranya Quran pun sama-sama pandai, sunnah hadis Nabi pun sama-sama pandai, Nabi kata fa aqdamuhum hijrah. Tengok siapa yang hijrah dulu. Siapa yang hijrah dulu, itu orang layak jadi imam. Yang kemudian, maka kurang kelayakan dia. Fa in kanu fil hijrati sawa'a, kalau sekiranya Quran sama-sama pandai, hadis sunnah sama-sama pandai, hijrah pun sama sari dan sebagainya, fa aqdamuhum sinnah, maka tengok siapa yang lebih tua, baru dia mai kepada faktor umum. Siapa lebih tua, dia layak diutamakan untuk menjadi imam. Kemudian Nabi kata, wala ya'ummanna rajul fi sultani, dan jangan sekali-kali seseorang itu menjadi imam di tempat orang. Dalam kawasan orang, kita jangan pergi tunjuk champion. Tuan tempat itu lebih layak menjadi imam, kecuali orang tempat tu suruh dia jadi imam dengan izin. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatih, dan Nabi kata jangan sekali-kali kamu duduk pada mana-mana tempat duduk di dalam rumah orang, yang tempat duduk itu menjadi kemuliaan dan khusus bagi tuan rumah itu, illa biizni, melainkan dengan izin dia. Kita pergi rumah orang, masuk pergi, jangan terus duduk. Tengok tuan rumah dulu dia nak duduk tang mana. Kerana orang, setengah orang ni dia ada satu tempat tu tempat dia. Macam kita tengok orang main masjid lah, ada orang dia pergi masjid bila pun tempat dia tentu, dia akan duduk situ. Walaupun bukan hak dia, tetapi kebiasaan itu menjadi tempat dia, keutamaan untuk dia. Demikian juga rumah orang, kadang-kadang orang tu di rumah dia ada satu kursi, satu tempat dia duduk, maka itu takrimati, itu tempat yang menjadi kemuliaan bagi dia. Kita pergi, kita tak boleh duduk tempat tu, dia lebih berhak duduk di tempat tu. Jadi kita pergi rumah orang, bagi dia duduk lutang mana dia nak duduk, hal lain kita duduk. Demikian Islam mengajak kita dari segi adab. Ajak nak suruh jangan selfish, jangan kita ni terlalu individualistik, terlalu kira kita, tak kira orang. Ini moral di sebalik hadis Nabi SAW yang kita baca ni. Dia nak ajak kita supaya jangan utama diri sendiri, utama orang dulu, kita kemudian. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Yahya, waqila Abi Muhammad Sahal bin Abi Hatmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata dia, intalaqa Abdullah ibn Sahl wa Muhayyisah ibn Mas'ud ila Khaybar.
وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث أو كما قال hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abi Yahya ataupun nama sebenar dia Abi Muhammad Sahal bin Abi Hatmah radhiyallahu anhu. Abu Yahya menceritakan, kata dia pada satu hari Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud telah berangkat ke Khaybar. Khaybar ni tuan-tuan pusat Yahudi di Madinah. Madinah ada satu tempat nama Khaybar. Khaybar ni dulu dia jadi markas Yahudi. Yahudi semua tertumpu di Khaybar. Di situ ada 3 suku Yahudi yang besar. Yang ketiga-tiga suku ni telah buat suluh, telah buat satu janji setia dengan Nabi SAW. Bila Islam masuk ke Khaybar, Islam menakluk Khaybar, maka orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar ni sign satu perjanjian dengan Nabi, mengaku mereka takkan buat kacau, bahkan mengaku mereka akan tunduk di bawah pemerintahan Nabi, dan Nabi SAW membenarkan mereka duduk di Khaybar dan mereka diberi jaminan keselamatan. Ini cerita Khaybar. Maka pada satu hari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Sahal dengan Muhayyisah bin Mas'ud dihantar oleh Nabi ke Khaybar untuk nak menyiasat dan nak melihat keadaan di Khaybar selepas Islam mengambil alih pentadbiran Khaybar ini. Fatafarraqa, bila sampai di sana Abdullah bin Sahal di siasat belah lain, Muhayyisah bin Mas'ud di siasat belah lain. Mereka berpecah. Bila sampai satu hari, fa'ata Muhayyisah ila Abdullah bin Sahal. Bila sampai satu hari, selepas beberapa hari dah, dia ni pergi tengok belah sana, dia ni tengok belah sini, mereka pun nak berjumpa. Maka Muhayyisah pergi cari Abdullah bin Sahal. Wahuwa yatashahhatu fi damihi qatila. Cari punya cari, jumpa Abdullah bin Sahal ni sudah terbunuh. Yang kata Yahudi ni tuan-tuan, yang kata Yahudi ni bukan cerita baru, cerita lama lah. Kita duk baca tafsir surah apa pun, kalau jumpa cerita Yahudi, cerita Bani Israel ni, kita akan jumpa satu benda, iaitu mereka ni satu golongan manusia yang tak pernah boleh dipercayai janji mereka. Ni Yahudi tak pernah boleh pegang cakap dia, tak pernah boleh pegang janji dia, tak pernah boleh percaya apa kata dia. Ni Yahudi. Bila Islam pergi kuasai Khaybar, mereka mengaku mereka tunduk di bawah pemerintahan Nabi, mereka mengaku mereka akan taat kepada Nabi, mereka mengaku mereka tak akan buat kacau selama duduk di bawah jagaan dan pemerintahan Islam di bawah pimpinan Nabi SAW. Bila Nabi hantar 2 orang sahabat yang bernama Abdullah bin Sahal dengan Muhayyisah bin Mas'ud, Nabi hantar Abdullah dengan Muhayyisah di sana, mereka bunuh Abdullah bin Sahal. Mereka bunuh Abdullah bin Sahal ni. Maka Muhayyisah ni bila sampai hari janji nak jumpa dengan Abdullah, cari punya cari, tiba-tiba jumpa Abdullah bin Sahal ni dalam keadaan penuh darah, berlumuran dengan darah, qatilan, dan sudah pun terbunuh. Begitu keadaan dia. Fadafanahu, maka dia pun menguruskan pengkebumian ni, urus pengkebumian. Summa qadimal Madinah, bila selesai yang tu, maka mereka pun bertolak ke Madinah. Selesai balik bertolak ke Madinah. Fantalaqa Abdul Rahman bin Sahal wa Muhayyisah wa Huwayyisah
ibna Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Muhayyisah ni balik ke Madinah, sampai-sampai sahaja Abdul Rahman bin Sahal, adik kepada Abdullah bin Sahal yang kena bunuh tadi, ikut Muhayyisah ni. Bersama dengan adik Muhayyisah seorang lagi nama Huwaisah, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga-tiga orang ni, Muhayyisah dengan Huwaisah, dua beradik, dan juga adik kepada yang kena bunuh. Tiga-tiga pergi jumpa Nabi. Bila sampai saja di depan Nabi, fazahaba Abdul Rahman yatakallam. Abdul Rahman, adik kepada Abdullah yang kena bunuh dengan Yahudi tadi ni, bila sampai depan Nabi, yatakallam, dia duk cerita dekat Nabi macam-macam. Sampai saja depan Nabi duk cerita, ya Rasulullah, Yahudi ni kita tak boleh percaya, mereka ni jahat lah, apalah semua, abang saya yang Rasulullah hantar pergi mereka bunuh. Cerita tak berhenti-henti bercakap. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat dia, kabir. Nabi kata kat dia, cukup. Bagi orang tua cakap. Ceritanya, Abdul Rahman bin Sahal ni, adik kepada Abdullah bin Sahal yang kena bunuh dengan Yahudi. Dia tak pi pun. Bila Muhayyisah yang pi ni balik cerita dekat dia, kata, abang hang Yahudi dah bunuh, jom kita pergi jumpa Nabi, laporkan benda ni dekat Nabi. Bila sampai depan Nabi, dia ni yang tak tengok ni, dia cerita macam-macam. Cerita macam tu, macam ni, Yahudi macam jahat lah. Nabi dia dengar, Nabi kata kat dia, kabir. Maksudnya ialah, orang tua bercakap. Hang ni, budak muda duk janjah. Wa huwa ahdathul qaum. Kerana Abdul Rahman, adik kepada yang kena bunuh ni, dia ni umur muda. Maka Nabi kata, utamakan orang tua-tua. Bagi orang tua-tua bercakap, orang muda duduk diam-diam. Fasakata, maka dia pun diam. Fatakallama, barulah dua beradik tadi, Muhayyisah dengan Huwaisah ni, dua-dua bercakap, cerita dekat Nabi. Mereka ni lebih tua, orang yang lebih tua, Nabi dengar mereka ni punya cerita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum. Nabi kata, lah ni kamu main cerita dekat aku, kamu cerita kata Abdullah bin Sahal kena bunuh dengan Yahudi, sedangkan kamu pun tak tengok siapa yang bunuh dia. Kamu lah ni main dekat aku cerita kata dia ni kena bunuh dengan orang Yahudi di Khaybar, tapi kamu tak tengok pun pembunuhan tu berlaku, kamu tak tengok. Cuma oleh kerana Khaybar ini tempat Yahudi dan dia dijumpai mati berlumuran darah, kamu tuduh kepada Yahudi bunuh dia. Nabi kata, atahlifuna, adakah kamu sanggup bersumpah atas tuduhan kamu ni, mengatakan Yahudi yang bunuh dia? Wa tastahiquna qatilakum, dan beranikah kamu membuktikan bahawa yang bunuh dia ni ialah Yahudi? Nabi kata. Maka diam mereka ni dua-dua. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Dua benda saja dia nak bawa adalah hadis yang mengelirukan kita ni. Keliru Sa'ad Muhayyisah, Sa'ad Huwaisah, Sa'ad Abdullah, Sa'ad Abdul Rahman. Kita tak faham bila jadi banyak nama-nama Arab ni. Hadis ni nak bawa dua pengajaran saja dekat kita. Yang satu, dia nak beritahu dekat kita bahawa Nabi SAW mengutamakan orang yang umur lebih tua. Bila ada di depan Nabi ni orang tua dan orang muda, Nabi mengutamakan orang yang lebih tua untuk nak dengar apa kata dia. Itu satu. Maknanya senioriti umur diambil kira oleh Islam. Itu satu. Sama macam Kih nak jadi imam tadi, mula-mula tengok orang yang pandai Quran. Kalau sama-sama pandai, orang yang pandai hadis. Kalau sama-sama pandai Quran, pandai hadis, sama-sama pandai, siapa yang mula, yang lebih dahulu hijrah. Kalau tiga-tiga pun sama, Quran pandai, hadis pandai, hijrah pun sama dan sebagainya, dia tengok orang yang lebih tua. Hadis hak mula tadi juga nak tunjuk kepada kita bahawa Islam mengiktiraf umur tua ini sebagai sesuatu yang wajar diberi keutamaan. Hadis yang kedua pula dia nak cerita kepada kita tentang tiga orang ni pergi jumpa Nabi, nak cerita tentang Abdullah bin Mas'ud kena bunuh, Abdullah bin Sahal kena bunuh. Bila sampai di depan Nabi, ada Muhayyisah, ada Huwaisah, ada Abdul Rahman bin Sahal. Abdul Rahman duk cakap banyak, Nabi suruh dia diam kerana Nabi nak dengar orang tua. Muhayyisah yang lebih tua pula bercakap.
Hadis ini nak tunjuk kepada kita bahawa Islam mengiktiraf umur tua itu sebagai sesuatu yang wajar dihormati. Dan yang kedua, hadis ini juga nak bagi tahu dekat kita bahawa tuduh secara sewenang-wenang itu tidak boleh. Tuduh secara sewenang-wenang itu tidak boleh. Tuduh mesti ada bukti. Tanpa bukti tidak boleh menuduh orang. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 110. Muka surat 110 kita masuk bab ma yustahabbu minat tayammuni fit tuhur. Iaitu bab barang yang disunatkan mendahulukan berkanan pada bersuci. Malam ni kita nak tengok satu tajuk. Dia kata Islam mengutamakan kanan bila nak buat benda-benda baik. Nak ambil ayat semayang pun mula dengan tangan kanan. Nak apa pun, hatta nak sikat rambut pun disunatkan kita mula sikat sebelah kanan. Ini disebut di dalam hadis-hadis Nabi. Ketahuilah saudaraku, telah dijadikan ulama dengan hadis yang menunjukkan perbuatan Nabi suka mendahulukan kanan, yakni mengerjakan sesuatu yang baik dengan kanan. Maka ulama pun menjadikan kaedah tiap-tiap yang dimuliakan ataupun perkara yang baik hendaklah didahulukan kanan. Berdasarkan hadis ni lah, maka ulama-ulama buat satu kesimpulan, kalau benda tu benda baik, mulakan dengan kanan. Nak masuk masjid kanan, nak pakai kasut mula dengan kanan, nak pakai baju pun jolok tangan kanan masuk dulu, semua mula dengan kanan. Dan tiap-tiap benda yang kurang ataupun tiada baik didahulukan kiri. Benda yang tak baik, nak langkah masuk jamban, tak, mula dengan kaki kiri dan sebagainya. Nak keluar masjid, masjid ni tempat baik, luar daripada masjid tu macam-macam cerita ada. Maka nak keluar daripada tempat baik dahulukan dengan kiri. Ini kaedah yang dibuat oleh ulama. Maka pangkal kaedah yang diambil mereka itu ialah daripada perbuatan Nabi SAW seperti dalam hadis, iaitu dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idza tatahhara. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan sebelah kanan. Aisyah isteri Nabi, maka dia lebih tahulah kesukaan Nabi. Macam kita lah, isteri kita lebih tahu apa kesukaan kita, makanan apa kita suka, minuman apa kita suka, baju color apa kita suka. Isteri kita orang yang lebih tahu, pasal dia banyak berdamping dengan kita. Maka Aisyah radhiyallahu anha dia cerita, kata dia Nabi SAW suka mendahulukan sebelah kanan. Aisyah kata lebih dahulu daripada sebelah kiri pada bersucinya, yakni apabila bersuci Nabi SAW. Bila Nabi ambil ayat semayang pun mula dengan kanan, bila Nabi nak bersuci, nak basuh, nak apa pun Nabi mula dengan sebelah kanan. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza inta'ala. Dan mendahulu sebelah kanan pada menyikat rambut. Ni dia beritahu lah. Dan mendahulukan sebelah kanan pada menyikat rambut kepalanya ataupun menyikat janggutnya apabila bersikat dia. Nabi sampai nak sikat rambut pun kanan dulu. Dan pada memakai kasutnya, apabila memakai nak pakai kasut pun Nabi pakai sebelah kanan dulu. Aisyah isteri Nabi SAW, dia sentiasa duk perhati benda ni. Nabi nak buat apa-apa, Nabi mula dengan kaki apa, dengan tangan apa, semua diperhati oleh Aisyah. Maka Aisyah menceritakan benda ni, maka benda ni menjadi hadis Nabi SAW. Maka sekalian yang demikian itu, yakni mendahulukan ia dengan kanan atas kiri. Semua benda-benda baik Nabi akan mula dengan sebelah kanan. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah lalu kenyataan dalam masalah
yang lepas-lepas dalam juzuk yang pertama pada kitab ini, maka tiada diulang lagi beberapa masalah itu di sini. Dia kata dalam jilid 1 dah bincang banyak bab ni, dia tak bermaksud nak ulang lagi benda yang dah dibincang dalam jilid 1 dulu. Dia kata tajuk baru, dia kata bab qadru ma yujzi'u minal ma'i fil wudu', iaitu bab pada menyatakan kadar barang yang memadai daripada air, yang ni pada mengambil ayat semayang. Ni pula dia nak bincang satu benda, ambil ayat semayang ni sepatutnya banyak mana ayat kita nak guna. Adakah Islam melimitkan jumlah ayat yang kita nak guna? Mesti satu cebok ke, mesti satu timba ke, mesti satu galen ke, macam mana? Ada tak ada had ayat yang kita nak guna ketika ambil ayat semayang? Ketahuilah saudaraku, bermula kadar sukatan ayam yang diambil ayat semayang itu telah datang hadisnya menunjukkan kadarnya itu. Ada hadis yang beritahu Nabi bila ambil ayat semayang guna ayat banyak mana. Ada hadis. Maka di sini ada beberapa hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Pertamanya kata dia an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yujzi fil wudu' ritlani min ma'. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawasanya Nabi SAW bersabda, ia memadai pada mengambil wudu, yakni tiadalah sangkaku pada mengambil ayat semayang itu kurang daripada 2 kati ayat. Dia kata memadai untuk ambil ayat semayang ni, kalau ayat tu ditimbang lebih kurang 2 kati. Sebab dia guna 2 kati, ritlan, 2 kati. Sebab apa? Mesti orang Arab dulu, ayam dia duk bubuh dalam kulit binatang. Kulit kambing, kulit unta, kulit apa ni. Bila sembelih binatang, dia lapah kulit tu, dia jemuk bagi kering. Lepas tu dia jek bagi jadi macam beg. Beg kulit tu, dalam tu dia isi ayam galas bawah. Maka ayam ditimbang pada masa tu. Kita lah tak timbang, masa buka pancung dia keluar bau tu. Kan kita tu cerita dari segi kita membazir ayam ni tak tahu nak abang lah. Pagi-pagi buka mata bangkit tu membazir. Gosok gigi kan. Buka pancung, duk gosok gigi. No ayam saja duk buka. Tak sedang. Kan? Gosok dululah, habis gosok tadi baru buka pancung. Kumur, tutup balik pancung tu, sambung gosok gigi. Dah. Buka pancung tu, lepas tu duk gosok gigi, ayam tu pulang. Saja dah terbiasa dah dengan membazir ni. Dah terbiasa dah. Dia ambil ayam semayang di masjid, buka paik ayam tu, kaki duk tadah bagi kena ayam, duk sembang dengan kawan sebelah. Makmur ayam kita ni. Kan? Dah terbiasa dah dengan sifat membazir ni, apa nak buat? Dia beritahu dekat kita, dia kata Nabi SAW berwudu memadai dengan 2 kati ayam. 2 kati yang mana aja? 2 kati ayam aja cukup untuk Nabi berwudu untuk satu semayang Nabi. Bermula ini hadis gharib. Hadis yang kedua, dia kata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi SAW kana yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa'. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW adalah mengambil ayat semayang ia dengan satu cupak. Lagi sikit. Cupak ayat saja cukup untuk ambil ayat semayang. Dan mandi ia dengan segantang ayat. Mandi wajib. Nabi mandi wajib ayat segantang saja. Allahu Akbar kita ni. Kan? Habis satu tangki atas tu. Mandi wajib. Lebih pada badak berendam yang mandi. Kan? Nabi dia kata memadai untuk Nabi mandi wajibnya ayam segantang cukup untuk satu mandi wajib Nabi. Macam mana Nabi SAW manusia yang sangat pandai menjaga jimat ayam-ayam yang susah didapati oleh orang-orang Arab dulu. Kata At-Tirmizi, dan ini hadis lebih asah daripada hadis yang pertama. Dan ada lagi didatangkan satu hadis yang tiada kami datangkan di sini. Banyak lagi hadis yang menceritakan Nabi bila guna ayat sama ada untuk bersuci ataupun untuk nak ambil ayat semayang ataupun untuk nak mandi dan sebagainya, Nabi guna ayat pada kuantiti yang cukup sikit. Dia nak abang yang tu. Banyak hadis yang menceritakan benda yang macam ni. Masalah dia kata ayat yang diambil wuduk dan kadarnya.
Kata Imam Nawawi di dalam Majmu'. Majmu' ni tuan-tuan, satu kitab. Kalau tuan-tuan biasa tengok Baharul Mazi yang kita duk baca ni, dia ada 22 jilid. 22 jilid dalam sebelah binding ni. Dia bind duk ada sebelah kitab. Majmu' pun macam tu juga. Dia berjilid-jilid punya banyak. Majmu' ditulis oleh Imam An-Nawawi. So kalau kita nak bahas tentang masalah fiqh Imam Syafi'i, tentang fiqh Imam Syafi'i, maka kitab Majmu' di antara kitab yang menjadi rujukan orang. Bila nak bercakap dari segi fiqh, dari segi mazhab, benda ni boleh ke tak boleh ke apa ke semua, Majmu' di antara kitab yang dirujuk oleh ulama-ulama besar satu dunia sampai hari ni. Baik. So kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' telah muwafaqah muslimin atas ayat wudu dan mandi itu tiada disyaratkan kadarnya yang tertentu. Tak ada lah satu sukatan yang tertentu. Cuma hadis duk bagi tahu Nabi dia mandi segantang air aja. Tidak bermakna kita kena guna segantang. Segantang itu menunjukkan Nabi satu orang yang sangat jimat dalam menggunakan air. Bukanlah segantang itu peruntukan untuk mandi wajib. Makna dia kata di sini tidak disyaratkan kadar yang tertentu apabila kita nak guna air untuk tujuan-tujuan bersuci, mandi dan sebagainya. Bahkan apabila rata anggota yang bersuci dengan air, maka memadalah ia akan dia dengan sebanyak dan kadar yang secukupnya. Syarat air mau rata satu badan. Banyak mana kita nak guna, gunalah dengan syarat air rata ke seluruh badan. Kalau sekiranya kita mandi wajib. Begitu. Dan setengah daripada orang yang menakal akan ijma' padanya itu ialah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Dia ni ulama tafsir. Ni pun serupa juga, dia ada satu tafsir, dia panggil tafsir At-Tabari. Jilid dia macam Baharul Mazi juga punya besar. Itu tafsir At-Tabari. Bahawasanya syarat membasuh anggota itu berlari air atasnya. Dia kata janji bila kita mandi, air mengalir di atas badan kita. Begitu. Masalah air yang diambil wudu dan kadarnya yang sunnah. Ini pula nak tengok sunnahnya macam mana. Kata Imam Nawawi di dalam Majmu' telah berkata Imam Syafi'i dan ashab, disunatkan jangan kurang air pada mandi itu daripada segantang. Dia kata jangan sampai kurang daripada segantang. Kalau kurang daripada segantang tu pemurung. Tu pemurung, tu bukan dia mandi dah tu. Kurang pada segantang ni pemurung dah. Segantang itu kadar minimum untuk nak mandi wajib. Kurang pada tu pemurung. Yang tu dia tak panggil mandi, dia panggil lurut badan. Ambil air buah dalam tapak tangan, lurut di satu badan. Kurang lah. Segantang itu paling kurang. Tak boleh kurang daripada tu. Dia kata. Dan tiada kurang pada mengambil wuduk itu airnya daripada secupak. Ambil air semayang pun tak boleh kurang pada secupak air. Kalau kurang pada tu, pemurung juga. Bukan dia ambil ayat semayang macam tu. Dan kata Imam Nawawi telah berkata Rafi'i, segantang dan secupak itu kira-kira lebih kurang jua. Tiada dihadkan. Dan di dalam Sahih Muslim diriwayatkan daripada Sufainah radhiyallahu anhu adalah Nabi SAW mandi ia dengan segantang air. Dan mengambil ayat semayang dia dengan secupak air. Dan beberapa lagi hadis yang menunjukkan yang demikian itu. Seperti di dalam Bukhari dan Muslim. Masalah dia kata air wudu digunakan dengan melampau-lampau, apa hukumnya? Yang ni kita sebut tadi, melampau guna ni. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhazzab telah muwafaqah ni maksudnya telah sepakat ashab kita Syafi'i, telah sepakat ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan lainnya atas mencela melampau-lampau membuang air pada wuduk dan mandi. Ulama semua sepakat mencela, keji orang yang membazir air ni. Sepakat ulama tak setuju dengan perbuatan membazir air ni. Dan kata Al-Bukhari di dalam sahihnya telah ditegah oleh ahlul ilmi membuang-buang air padanya. Dan yang masyhurnya makruh, ia akan sebagai makruh tanzih. Dia kata tak elok perbuatan membazir air ni, satu perbuatan yang sangat tak elok. Dia kata begitu. Dan kata Al-Baghawi dan Al-Mutawalli haram. Ada sebahagian ulama kata haram kalau saja-saja hidup membazir air. Haram. Walaupun kita duduk di negeri yang banyak air. Perbuatan membazir air ni tetap haram. Dia kata.
Maka setengah daripada barang yang menunjuk atas celahnya itu ialah hadis Abdullah bin Mughaffal. Katanya, aku dengar Nabi SAW bersabda, innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'tadduna fi at-tuhur wad-du'a. Maksudnya bahawasanya lagi akan berlaku pada ini umat satu kaum yang melampau-lampau had pada bersuci dan pada doa. Itu dia Nabi ada sebutlah. 1400 tahun dulu Nabi sebut, Nabi kata innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'tadduna fi at-tuhur wad-du'a. Nabi kata 1400 tahun dulu, Nabi kata di kalangan umat aku ni, umat Muhammad ni, akan berlaku satu masa esok golongan manusia yang bila bersuci melampau-lampau. Tuan-tuan, kita lah ni lah, kita kata lagi kita duk mengaji agama ni, lagi kita nak jadi was-was. Kadang-kadang penyakit orang mengaji agama ni, dia tak mengaji dulu tahu pandang kisah, bila dia mengaji ni dia jadi was-was cukup banyak. Bila was-was dia melampau dalam bersuci. Kalau masuk pancong dia buang air, dah punya lama, bukan kerana semelit, tapi kerana dia duk basuh tu, dia duk berasa tak bersih. Kadang-kadang dia jadi penyakit. Dia duk basuh tu, dia duk berasa tak bersih, duk basuh. Dia dah jadi melampau-lampau. Nabi tak suka macam ni. Tak boleh lah pergi duk jadi was-was. Patutnya kita bila lagi kita mengaji, lagi hilang penyakit was-was. Ni dah lagi mengaji, lagi duk main was-was. Tak kena lah. Ada orang yang kena penyakit macam ni. Tuan-tuan, ambil ayat semayang sampai setengah jam. Kalau maghrib 7.30, dia pukul 7 dia kena ambil lah. No, nak siap 7.30 tak lagi. Basuh muka ni, basuh habis dah. Basuh tangan, patah balik, basuh muka balik pula. Dia duk berasa lagu segmen dia tak kena lah. Dia duk berasa lagu bawah dagu sikit tak kena lah. Gostan balik, basuh muka balik, basuh muka balik, berasa puas hati, basuh tangan pula, basuh muka pula balik. Setengah jam baru habis ambil ayat semayang. Ada tuan-tuan orang macam ni. Was-was tu dia bawa pergi sampai dalam semayang, dia bawa pergi sampai macam-macam. Sampai dalam semayang ni duduk takbir ni lah, ya Allah, kita terganggu. Kapal terbang Concorde nak terbang tak susah macam dia ni punya nak takbir. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Boleh kepala. Dah baca dah doa iftitah fi dah halfway dah. Mati. Allahu Akbar. Lama sangat. Allahu Akbar kabira walhamdulillah baca ni. Astagfirullahalazim, duk bunyi pula. Tak boleh juga. Was-was. Dah habis dah takbir Allahu Akbar tu, dia duk mai, dia duk usik dalam hati tu, dia duk usik. Hang tak sebut fardu apa tadi. Dia duk mai macam tu. Sebut kot, tapi duk baca lagi. Wajah tu wajhi lillahi. Tapi duk ingat dalam hati, sebut kot tadi. Dia duk mai bisik pula perasaan dah, hang tak sebut tadi. Kan? Duk baca lagi. Ongkeh balik. Ada tuan-tuan. Dia pergi jadi lagu tu. Melampau-lampau lah. Lagu tu dia jadi melampau-lampau, merosakkan ibadat. Imam rokok Allahu Akbar dia boleh. Takbir Allahu Akbar terus rokok. Lega. Baru boleh. Dia main lagi sampai Fatihah pun jadi was-was. Alhamdulillahi Rabbil. Dia duk pergi belajar tajwid. Tok guru duk tegur dia. Tak boleh kata alham, ala, mana boleh. Tok guru tu duk kata lagu tu. Alham. Mana boleh alham, ala, mana ada le. Duk kata lagu tu. Jadi dia ni, kerana duk kenal lagu tu dengan tok guru tajwid ni, bila dia pergi semayang tak lagi, jadi penyakit tu mai kata. Alham. Bunyi le juga orang kan. Alham. Penyakit tuan-tuan. Tak bagus macam ni. Ini dia panggil melampau-lampau. Melampau-lampau macam tu. Nabi kata innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'tadduna fi at-tuhur. Satu, melampau di dalam tuhur, di dalam bersuci. Nak basuh najis bila buang air kecil air besar, nak basuh najis itu pun ya Allah, dia punya
Melarat pergi sampai macam-macam yang kita sebut tadi. Wad doa, Nabi kata, dan melampau-lampau dalam berdoa. Melampau-lampau dalam berdoa ni, dia doa dia menjerit wi seolah-olah Tuhan peka. Seolah-olah Tuhan peka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha mendengar. Tak payah jerit-jerit dengan Tuhan. Benda hak lintas dalam hati pun Tuhan dengar. Tak payah kita doa nak menjerit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ampun kalau dosaku, ya Allah. Itu melampau-lampau dalam doa. Tak mau. Macam ni tak mau. Nabi SAW tidak pernah berdoa macam tu. Dan kata Imam Nawawi telah meriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud dengan isnad yang sahih. Dia kata, tajuk baru, dia kata bab ma dzukira fi nadhi baulil ghulam ar-radhi', iaitu bab barang yang disebutkan pada memercik kencing kanak-kanak yang menyusu. Ini pula dia nak cerita tentang najis mukhaffafah. Najis ada 3. Satu dia panggil najis mukhaffafah, najis ringan. Satu dia panggil najis mutawassitah, najis pertengahan. Satu dia panggil najis mughallazah, najis berat. Maka ayak kencing kanak-kanak laki-laki yang masih menyusu, dia masuk di dalam najis mukhaffafah, najis ringan. Maka najis ringan ni cara cuci dia kata dengan percik ayak pada dia sudah cukup. Maka sudah bersih najis itu. Ini tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, adalah kencing itu najis belaka. Kencing kok mana pun najis. Dalam Islam dia mudah saja. Apa juga benda yang keluar daripada jalan depan ataupun jalan belakang, daripada manusia ataupun binatang, semua tu dipanggil najis. Maknanya air kencing ke, berak ke, apa ke, semua keluar daripada manusia, daripada binatang, semua ni najis. Dia kata, adalah kencing adalah najis belaka. Sama ada ia orang besar ataupun orang kecil. Tetapi kencing kanak-kanak yang menyusu, yang bukan perempuan, lagi tiada makan apa-apa lain daripada susu, maka najisnya ringan daripada segala kencing. Ini dia ada satu spesial. Budak laki-laki masih duk menyusu susu mak, apa satu benda lain daripada susu mak dia tak pernah makan, dan dia ni laki-laki. Najis budak ni, budak laki-laki yang kecil yang masih menyusu susu mak, tak makan benda lain ni, najis ni dia panggil najis ringan. Cara cuci dia tak macam cuci najis-najis lain. Begitu. Maka dalil yang menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi baulil ghulam ar-radhi', yundahu baulul ghulam wa yughsalu baulul jariyah. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia pada kencing kanak-kanak laki-laki yang menyusu, dipercikkan ayak kencing kanak-kanak laki-laki itu, dan dibasuh dengan air akan kencing kanak-kanak perempuan itu. Nabi beritahu macam tu. Anak laki-laki yang hanya isap susu mak dia, tak ada makan benda lain, kalau dia kencing, cara nak cuci dia senang saja, ambil air, konjis saja, ocik saja pergi ke situ. Kira tempat tu kena air, kira sudah bersih. Tapi kalau anak perempuan, walaupun dia masih duk menyusu susu mak, belum makan benda lain, sama macam budak lelaki, tapi kerana dia perempuan, dia kena tuang air bagi mengalir, baru bersih tempat najis tu. Dia tak sama. Qala Qatadah, dia kata, wa hadza ma lam yut'ima fa idza ta'ima ghusila jami'ah. Telah berkata Qatadah, dan ini hukum selama tiada makan akan makanan oleh kedua kanak-kanak itu, maka apabila makan makanan kedua-duanya, nescaya dibasuh kedua-duanya sekalian. Bermula ini hadis hasan. Selagi dia tak makan benda lain, dia makan aja benda lain, ayak kencing dia kena jurus ayak, tak boleh kucing. Dia makan aja benda lain tak boleh, walaupun yang dia minum tu susu, tapi susu tin, tak boleh dah. Ayak kencing dia mesti kena jurus bagi ayak mengalir. Begitu. Masalah kencing kanak-kanak laki-laki dan kanak-kanak perempuan, bagaimana cara membasuhnya? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, pada kencing kanak-kanak laki-laki dan pada kanak-kanak perempuan yang tiada makan keduanya lain daripada susu, baginya 3 wajah. Yang pertama ialah yang sahih, yang ni yang dipakai.
bahawasanya wajib dibasuh kencing kanak-kanak perempuan dan memadai percik pada kencing kanak-kanak laki-laki. Yang tu yang sahih. Kalau sekiranya budak tu budak laki-laki yang hanya hisap susu mak dia, percik saja. Tempat kencing dia tu percik saja sudah dikira bersih. Kalau dia kanak-kanak perempuan, kena juris ayah. Itu yang asal. Kemudian yang kedua, yang ketiga kita tak payah baca, dia ulang benda yang sama. Kemudian kencing kanak-kanak, bagaimana syarat membasuhnya tu pun serupa juga. Dia nak cerita hak tadi juga. Nak cerita kata percik, hak satu lagi kena juris ayah. Serupa juga. Tuan-tuan tengok bawah lagi. Masalah kencing kanak-kanak laki-laki dipercik, apa dalilnya? Yang tu pun tak payah baca. Dalil dia hadis yang kita baca tadi. Nabi beritahu untuk kanak-kanak laki-laki percik, untuk kanak-kanak perempuan juris ayah. Itu dalil dia. Hadis yang kita baca tadi. Tengok bawah tu masalah kencing kanak-kanak laki-laki dan perempuan, apakah bezanya? Ini kita tengok. Kata Imam Nawawi, telah menyebut oleh ashab kita pada beza antara kencing kanak-kanak laki-laki dan kanak-kanak perempuan. Daripada sekira-kira maknanya dua farak, yakni dua perbezaan. Yang pertamanya, kencing kanak-kanak perempuan itu kasar dan melekat dia di tempat kencingnya. Ini dia kata ayah kencing budak-budak perempuan ni, walaupun dia budak baru beranak, tapi ayat kencing dia ni dia kata melekat, maksudnya melekat bau. Bau dia kuat berbanding dengan kanak-kanak laki-laki. Maka kerana tu dia nak kena juris ayah bagi mengalir. Itu satu. Yang kedua, orang-orang banyak ambil berat dengan kanak-kanak laki-laki. Maka ditanggung akan dia oleh laki-laki dan perempuan pada adatnya. Bersalahan kanak-kanak perempuan. Pada ghalibnya tidak menanggung akan dia, melainkan perempuan. Maka bala dengan kanak-kanak laki-laki lebih banyak daripada kanak-kanak perempuan itu. Dia kata, ini dalam ayat Quran ataupun dalam hadis Nabi kita selalu jumpa, tuan-tuan. Kadang-kadang dia main, dia cerita laki-laki. Dalam ayat tu dia sebut perkataan laki-laki. Habis orang perempuan tu tanya. Dia kata orang laki-laki sahajalah kalau buat benda tu dapat pahala sekian-sekian, kami orang perempuan macam mana? Selalu orang tanya benda macam ni. Dalam agama, tuan-tuan, bila dia sebut laki-laki, maksudnya laki-laki dan perempuan. Kalau hadis tersebut dia kata seorang laki-laki yang bangun malam, sembahyang malam dan berdoa kepada Allah, Allah akan ampunkan dosanya. Hadis tersebut seorang laki-laki. Orang perempuan kata orang laki-laki sajalah bila bangkit malam, sembahyang, berdoa Tuhan akan ampun dosa. Orang perempuan tak ada lah. Dalam agama, benda ni punya pada ghalibnya, biasanya bila Quran, bila hadis sebut laki-laki, maksudnya laki-laki dan perempuan. Maknanya bukan orang laki-laki saja. Kalau bangkit tengah malam sembahyang minta doa, Tuhan akan bagi sekian-sekian kebaikan dekat dia. Orang perempuan pun sama. Kalau buat macam tu, Tuhan akan bagi macam tu juga dekat dia. Walaupun hadis sebut laki-laki, tetapi merangkumi orang perempuan sekali. Pada ghalibnya begitu. Tapi kalau hadis tu main sebut kata orang perempuan, ini orang perempuan saja, bukan laki-laki. Dia kata. Maksudnya hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW dia kata hadis tadi ni, dia kata fi baulil ghulam ar-radhi', pada kis kencing kanak-kanak yang masih menyusu. Nabi kata yundahu baulul ghulam, kalau sekiranya kanak-kanak tu laki-laki, dipercik saja. Okey. Wa yughsalu baulul jariyah, dan Nabi kata dibasuh kencing kanak-kanak perempuan. Maknanya bila Nabi sebut macam tu, untuk perempuan dia ada arti, dia tak sama macam laki-laki. Dia tak ikut kaedah taglib, kaedah ghalib tadi ni. Begitu dia nak terang pada masalah tu. Antum buka muka sebelah. Tengok masalah lah sekali, dia kata kencing kanak-kanak dan ikhtilaf ulama padanya. Kata Imam Nawawi di dalam beberapa mazhab ulama, pada kencing kanak-kanak itu demikian ini hukumnya. Mazhab kita yang masyhurnya wajib basuh kencing kanak-kanak perempuan. Yang itulah dia nak abang tadi. Kalau budak perempuan dia makan benda lain kah, dia tak makan benda lain kah, ayat kencing dia mesti kena basuh. Dan memadai percik kencing kanak-kanak laki-laki. Hak tadi juga dia nak abang. Maka dengan dialah berkata Ali bin Abi Talib dan Ummu Salamah dan Al-Auza'i dan Ahmad dan Ishaq dan Abu Ubaidah dan Daud, dan berkata Malik dan Abu Hanifah dan As-Sawri. Dan disyaratkan basuh akan kencing kanak-kanak laki-laki dan perempuan, dan telah berkata An-Nakhai.
memadai percik keduanya sekalian. Ialah riwayat daripada Al-Auzi. Ulama berbeza pendapat. Ada sebahagian ulama dia kata laki-laki ke perempuan basuh semua. Ada setengah ulama kata laki-laki ke perempuan percik aja. Tapi mazhab Syafi'i dia pegang pada hadis yang kita baca tadi, kalau laki-laki memadai percik air saja, tapi kalau perempuan mesti kena ceruak air bagi mengalir. Pendapat yang berbagai-bagai itu serah dekat ulama masing-masing. Kita ikut macam yang Imam Syafi'i kata. Habis, selesai. Jadi kesimpulan pada bab ni apa dia? Kalau sekiranya kanak-kanak laki-laki yang hanya menyusu susu ibu, tak makan benda lain, dia kencing, air kencing dia, cara nak cuci memadai ambil air otik renyih saja, maka dia anggap bersih najis itu. Kalau budak perempuan, tak kira dia menyusu susu mak saja ke ataupun dia nak makan benda lain ke, air kencing budak perempuan ni mesti kena juris dengan air bagi mengalir, baru bersih najis itu. Itu kesimpulannya. Tajuk baru dia kata bab fir rukhsah lil junub fil akli wan naumi idza tawadda. Bab ni kita dah baca di Masjid Padang Temusu, Sungai Petani. Dia ulang lah. Bab pada menyatakan tiada salah bagi orang yang junub itu makan dan tidur. Orang laki-laki dia berjunub, sebelum tidur dia berjunub dengan isteri dia. Kemudian adakah dia mesti mandi wajib malam tu juga sebelum tidur? Ini bab dia. Dia kata apabila satu orang tu berjunub, dia nak makan, dia nak minum, dia nak tidur, dia nak buat apa, maka ambil ayat sembahyang dulu. Lepas tu barulah pergi tidur, ambil ayat sembahyang dulu, barulah pergi makan minum dan sebagainya. Ni tajuk dia. Ketahuilah saudaraku, dipahamkan daripada terjemah At-Tirmizi ini, kalau tidak berwuduk bagi orang yang junub itu tidak boleh tidur dan tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Maka yang demikian itu salah faham, menyalahi faham ulama. Bahkan pada syarak kita boleh makan, boleh minum dan boleh tidur dan lainnya, dengan tidak payah berwuduk bagi orang yang berjunub itu. Kerana ada Nabi SAW buat begitu. Tetapi ada hadis menyebutkan sunat mengambil wuduk lebih dahulu jikalau tiada mau mandi sekalipun. Itu dia. Suami isteri berjunub sebelum tidur, kalau dia tak pergi ambil ayat semayang dulu, dia terus tidur aja pun tak salah. Ataupun lepas dia berjunub dia pergi makan nasi pun tak salah. Cumanya dia kata Nabi SAW kerap kali kalau Nabi berjunub, Nabi akan ambil ayat semayang dulu, lepas tu baru Nabi tidur, baru Nabi pergi makan ke pergi minum ke apa ke semua, esok pagi baru mandi. Dan kerap kali juga Nabi bila berjunub dia mandi terus, lepas tu baru dia tidur. Hadis dia main macam-macam. Tiga-tiga pun Nabi biasa buat. Lepas berjunub Nabi mandi terus, lepas tu tidur. Dan biasa juga Nabi lepas berjunub Nabi ambil ayat semayang saja, lepas tu tidur. Dan biasa juga Nabi lepas berjunub terus tidur, tanpa ambil ayat semayang, tanpa mandi. Maka tiga-tiga tu boleh buat. Tapi yang cantiknya, yang bagusnya ialah mandi dulu. Kemudian yang kedua bagusnya ialah ambil ayat semayang dulu. Dan yang ketiga tu tak berapa bagus. Maka Nabi biasa buat sekali macam tu. Dan sekali itu dicatatkan di dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Macam tu cerita dia. Maka setengah daripada hadis ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ammar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junub idza arada an ya'kula aw yashraba aw yanama ay yatawadda'a wudu'ahu shalah wudu'ahu lis-shalah. Diriwayatkan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, dia ni jaga baik Ammar bin Yasir ni cerita panjang dia ni. Kau ingat balik ni cerita hak tiga-tiga beradik, tiga-tiga beranak kena ni. Ammar, bapa dia Yasir dengan mak dia Sumayyah, yang lagu tu popular sangat lah ni, Sumayyah. Bukan? Ammar, bapa dia Yasir dan mak dia Sumayyah, tiga-tiga pun akhirnya mati. Akhirnya mati kerana mempertahankan agama Islam. Bukan? Dia sampai kena panggang hati-hati. Panggang macam panggang apa nama kambing, orang tu buat kebab tu, panggang hati-hati. Mak dia kena tambat kaki tangan, dia bakar besi panas, cucuk kemaluan sampai mati.
Bapak dia Yasir kena rejam dalam air, rejam sampai mati, rejam dalam air sampai lemas mati. Ini diriwayatkan daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah memaafkan bagi orang yang junub apabila hendak makan ataupun minum ataupun hendak tidur, mengambil wuduk ya sebagaimana wuduk bagi sembahyang. Nabi kata diberi rukhsah, diberi kelonggaran bagi orang yang berjunub di awal malam ni, diberi kelonggaran kepada mereka, tak payah mandi dulu, memadai dengan ambil ayat sembahyang saja, lepas itu tidur dulu, pagi esok baru mandi wajib. Begitu kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata tidur ataupun makan minum di dalam junub, apa hukumnya? Apa hukum dalam keadaan berjunub tak mandi wajib lagi, pergi duduk makan minum apa, keluar pergi kena cak kuih tiaw sana sini, apa hukum dia? Kan? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata ashab kita, dan makruh bagi orang yang junub itu tidur melainkan berwuduk ya, makruh kalau tak ambil air sembahyang dulu. Dan disunatkan apabila hendak makan atau minum atau jima isteri yang sudah diwati'inya ataupun lainnya, maka mengambil wuduk ya akan sebagai wuduknya bagi sembahyang. Sunat ambil ayat sembahyang dulu, barulah tidur. Sunat ambil ayat sembahyang dulu, baru makan, baru minum, ataupun nak wati'i, nak bersetubuh dengan isteri lagi sekali pun, sunat ambil ayat sembahyang dulu sekali. Dan membasuh ia akan zakarnya pada sekalian ini ahwal. Basuh bagi cuci bersih. Islam ni tuan-tuan dia tak suka kotor-kotor. Islam ni agama yang sangat mengutamakan kebersihan. Sampai benda macam-macam ni pun Islam jaga. Islam sangat jaga soal kebersihan, kesihatan, apa semua Islam cukup jaga. Islam tak suka jenis-jenis pengotong, belum Islam tak suka macam tu. Masalah tidur atau makan minum dengan berwuduk itu disuruh. Apa dalilnya? Dia kata Imam Nawawi, dan bermula dalil sunat berwuduk dan basuh zakar pada sekalian ahwal yang di dalam masalah itu beberapa hadis yang sahih. Benda ni sabit daripada hadis yang sahih. Setengah daripadanya hadis Umar radhiyallahu anhu. Katanya, ya Rasulullah, ni Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya Nabi, ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Faqala na'am idza tawadda. Maksudnya Sayyidina Umar tanya Nabi, adakah boleh tidur seseorang daripada kami padahal ia dalam keadaan junub? Sayyidina Umar tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau sekiranya kita berjunub dengan isteri kita, lepas tu pakai terus tidur aja, boleh ke tak boleh macam tu? Maka jawab Nabi, na'am, ya. Nabi kata, yakni boleh apabila berwuduk dia. Nabi kata boleh kalau nak tidur, maksudnya tanpa mandi boleh, tapi berwuduk dulu. Itu maksudnya. Kata Imam Nawawi, telah meriwayatkan akan dia oleh Bukhari dan Muslim. Hadis itu hadis sahih. Dan tersebut di dalam As-Sahihain. As-Sahihain maksudnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dia panggil As-Sahihain. Diriwayatkan daripada Ibni Umar, kata dia telah menyebut Sayyidina Umar bagi Nabi SAW bahawasanya mengenai akan dia oleh junub, yakni pada satu malam. Maka sabda Nabi SAW baginya, tawadda waghsil zakara summa nam. Nabi kata dekat Sayyidina Umar, maka hendaklah berwuduk engkau dan basuh zakar engkau, kemudian barulah engkau tidur. Nabi kata begitu. Sayyidina Umar bertanya Nabi, Nabi abang macam tu. Dan diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanam wa huwa junub ghasala farjah wa tawadda'a lis-salah. Aisyah kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak tidur padahal Nabi dalam keadaan berjunub, maka membasuh Nabi akan zakarnya dan mengambil Nabi sebagai wuduk bagi orang yang nak sembahyang. Maka meriwayatkan hadis ni oleh Bukhari dan Muslim. Semua hadis sahih yang beritahu tentang benda ni. Dan pada satu riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanam wa huwa junub tawadda'a wudu'ahu lis-salah qabla ayyanam. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak tidur ia padahal ia berjunub, mengambil wuduk Nabi sebagaimana wuduk bagi sembahyang sebelum Nabi tidur. Dia kata banyak hadis yang menceritakan tentang benda ni. Jadi tuan-tuan, kita kena buat lah benda macam-macam ni. Kebersihan apa semua yang Islam tekan ni kita kena buat. Masalah dia kata tidur tiada berwuduk bagi orang yang berjunub. Dan ikhtilaf ulama ni tak payah baca lah. Tengok bawah tu salah. Masalah
tidur, makan dan minum bagi orang yang haid dan nifas, adakah disuruh berwuduk? Ni tadi masalah laki bini, suami isteri berjunub. Nak tidur, dua-dua orang disunatkan di ayat semayang baru tidur. Macam mana pula kes bagi orang perempuan yang datang haid ataupun orang perempuan yang bersalin anak, dia darah nifas? Adakah orang perempuan haid pun bila nak tidur, bila nak makan, bila nak minum kena ambil ayat semayang dulu? Itu maksudnya. Kata Imam Nawawi, dan tiada disunatkan wuduk bagi orang yang haid dan nifas. Orang perempuan yang datang haid tak payah. Telah menas oleh Syafi'i atasnya di dalam Al-Buwaiti, dan telah ittifaq atasnya al-ashab. Jadi kita sepakat ulama, orang perempuan yang datang haid ataupun yang nifas kerana bersalin, mereka tak payah berwuduk. Bila nak makan, bila nak minum, bila nak tidur, tak payah berwuduk. Baik, tajuk baru, dia kata bab ma zukira fi fadli salat. Nak tahu? 1, 2, 3 live saja lagi, tak tahu. Tak tahu untuk kuliah yang last sekali. Bulan depan ada, bulan depan kita ada lagi kuliah di sini. Kemudian bulan 10 tak ada dah, pasal dah puasa dah. Berapa hari bulan ni kata planet Marikh dapat dilihat dari bumi? 29, 27. Pukul 5:52 petang. Tuan-tuan, di antara tanda keajaiban Allah akan berlaku pada 29 hari bulan ni. 27 hari bulan. 27 hari bulan ni. Planet Marikh dapat dilihat daripada bumi. Dah keluar dah. Berapa ribu tahun sekali ke kata? 60,000. Salah. Jadi kita nak beritahu ni apa? Satu, itu tanda kekuasaan Allah. Kan? Tanda kekuasaan Allah. Ada satu, saya baca dalam Star itu, dia kata 5,000. Dia kata 5,000 tahun sekali fenomena ni berlaku. 5,000 tahun sekali baru nak boleh jadi ni, yang kata duduk di bumi nampak planet Marikh ni. Boleh dilihat tanpa menggunakan alat-alat apa ni. Tengok dengan mata kasar boleh nampak. Pukul 5.50 ke atas, dia kata 5.50 ke atas 27 hari bulan. Petang 5.50 petang ke atas, kan? Planet Marikh, tuan-tuan. Kita baca masjid mana baru dicerita planet-planet. Ikan batu apa kita baca cerita pasal planet Marikh, planet Utarit, apa semua ni. Dalam Quran sebut tentang benda ni. Masa kita baca di Tikan Batu tu, benda ni tak keluar lagi. Kemudiannya keluar benda ni. Dalam Star keluar, dalam apa, dalam website apa Jakin pun ada keluar, dalam apa ni planetarium punya apa semua pun dah keluar dah. Kerana benda ni dia kata 5,000 tahun sekali fenomena ni berlaku. 5,000 ni apa tuan-tuan? Tahun Hijrah pun baru 1,400. Tahun Masihi baru 1,900. Dia kata 5,000 tahun baru sekali jadi, cerita tak jumpa dah lah kan. So dia kata 5 tahun harus lah, 5,000 tak jumpa kan. Jadi jangan lepaskan peluang melihat tanda kebesaran Allah. Dan yang kedua, kita nak ingatkan berlakunya fenomena ini tidak ada apa-apa dalam agama. Oh tak ni pekaduk main masjid semayang sunat planet Marikh punya sunat pun tak ada. Dia cuma ada ni khusus dengan apa ni, semayang gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang tu saya pun kena cek dalam website mereka. Mereka nanti beritahu di mana. Dia cuma bagi general statement aja. Dia kata benda tu dapat dilihat macam tu aja. Dan kalau tak silap saya, Jabatan Agama Islam Pulau Pinang pun ada keluar satu teks khutbah ni tentang benda ni. So baca di masjid-masjid lah. Saja nak beritahu tanda kebesaran Allah. Kita duk baca dalam Quran ni, banyak sangat ayat yang menceritakan tentang tanda kebesaran Allah, yang menyentuh tentang kejadian langit dan bumi dan benda yang ada di langit. Banyak ayat kita duk baca. Surah Al-Furqan tu terang detail langsung. Detail sebut tentang planet, apa buruj, tentang gugusan bintang dan sebagainya. Dia sebut tentang benda-benda ni semua. Sekali Tuhan bagi jadi. Dan sekali Tuhan bagi jadi, planet Marikh dapat dilihat dari bumi. Kan? Tuan-tuan, fenomena yang jarang-jarang berlaku. Jadi apa yang perlu orang Islam buat ialah bila dia tengok benda ni, dia hanya perlu bertasbih kepada Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah, Tuhan yang menjadikan benda ni.
ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Tuhan bagi jadi benda ni sia-sia. Rabbana faqina azabana, wahai Tuhan kami, jauh kami daripada azab api neraka. Yang tu aja. Tak ada sembahyang sunat, tak ada satu upacara apa, tak ada. Agama tak ada sebut tentang benda ni. Takutlah bila tak sebut lagi, hak kaki nak torah ni banyak dah ada. Kan? Kaki anak torah ni tak lagi piduk panggil my brain pun dengan kutubah apa planet Marikh punya kutubah itu tak ada. Kan? Cuma itu tanda kebesaran Allah. Kemudian lagi satu bulan puasa saya sebut dulu. Berapa bulan saya lupa dah. Sebut di Taman Krian ke apa dulu. Bulan puasa. Dua fenomena akan berlaku dalam bulan puasa. Satu, gerhana matahari. Tapi kita tak dapat tengok. Yang tu di lautan apakah? Sebelah lautan Hindi dan kawasan yang duduk di area dia saja. Dapat melihat gerhana matahari pada 27 ke apakah? Dalam bulan puasa. 7 Ramadan ke apa. Kemudian satu lagi, gerhana bulan, kita di sini dapat tengok. Dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan tu berturut-turut gerhana bulan dan gerhana matahari. Dia bagi jadi dalam satu bulan Ramadan. Dia bagi jadi, Allah bagi jadi dua benda ni. Ni dekat nak masuk Ramadan. Kita nak Ramadan pun dalam 2 bulan. Gitu saja lagi, dia buat main planet Marikh bagi nampak. Tuan-tuan, kita tengok benda-benda ni semua, lain kita tak mau nak kata. Satu yang kita nak kata, tanda kekuasaan Allah. Lain, wallahu alam, apa rahsia Tuhan bagi jadi benda ni, dia berturut-turut kerak-kerak. Adakah ini satu petanda kata kiamat sudah dekat? Mungkin. Tuan-tuan, kita duk baca dalam Quran ni cerita surah Al-Waqi'ah lah, surah An-Najm, surah tentang bintang dan sebagainya. Semua Tuhan duk cerita tentang benda-benda ni semua, dan Tuhan sebut di antara tanda kiamat ialah benda-benda ni semua dia akan berguguran, jatuh dan sebagainya. Kan? Jadi apa rahsia di sebalik Tuhan buat mai benda ni berturut-turut, hanya Allah yang mengetahui. So kita dalam menghadapi fenomena ini, hanya hati kena bertasbih kepada Allah. Maha suci Allah, Tuhan yang boleh atur benda-benda ni semua jadi macam ni. Kan? Tuhan dia boleh buat benda ni, manusia tak boleh buat. Manusia habis sangat boleh teropongnya. Habis sangat pi di pantai Aceh tu, balik pulau, pagai naik apa nama berapa tingkat tu, pi duduk teropong tengok tu lah. Tu pun tak sangka. Saya bawa budak-budak matrik, masa duduk kerja di matrik tu, bawa budak-budak matrik pi pantai Aceh ni. Malam penentuan apa nama puasa ni, pi sekali dengan Datuk Mufti, semua ada ramai-ramai di sana. Pensyarah USM apa, school apa yang bintang-bintang punya ni, fizik kot yang pergi tu. Geng fizik kot yang pergi tu. Mereka pergi, mereka tolong guide pula cara nak guna tu, alat-alat nak teropong tu. Tuan-tuan, bila tengok tu memanglah, kalau kita ni dekat hati dengan Tuhan, tengok je teropong tu, tengok keadaan bintang tu ada di langit tu, hati kita sendiri nanti terdetik Maha Suci Allah. Dahsyat tuan-tuan, cerita alam atas tu cukup dahsyat. Mata tengok tak nampak, pakai alat tu teropong tengok, nampak dahsyat Allah ni. Dia boleh buat macam tu punya benda. Kan? Kita kalau tak pergi tengok benda-benda ni tuan-tuan, kita tu rasa manusia ni dahsyat sangat dah. Manusia boleh buat apa yang tu yang ni kita rasa dahsyat sangat dah. Kan? Dah. Tuhan lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Maha Kuasa. Lagi dahsyat kuasa Allah ni. Dia boleh buat benda yang manusia langsung tak boleh buat, dan tak akan boleh buat sampai bila-bila. Benda ni Tuhan boleh buat. Jadi kalau benda yang sebesar ni Tuhan boleh buat, benda kecil-kecil ni lebih-lebih lagi mudah bagi Tuhan. Cerita kita hidup nak mati ni mudah bagi Tuhan. Cerita kita dah mati nak hidup balik ni sangat mudah bagi Tuhan. Cerita kita nak kena himpun di padang mahsyar, nak dihisab amalan ni sangat mudah bagi Tuhan. Cerita manusia nak dihantar ke syurga ataupun ke neraka ni tak ada masalah langsung bagi Tuhan. Jadi sebagai manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila jadi fenomena yang macam ni, keadaan macam ni berlaku, hati kita kena tunduk kepada kebesaran Allah. Mengaku kata Allah Tuhan kita ni, dia betul-betul Tuhan Maha Kuasa. Betul-betul Maha Kuasa. Bukan melawak-melawak, bukan main-main, bukan nak gempak kita, tak. Tuhan betul-betul Maha Kuasa. Tuhan boleh buat apa sahaja yang Tuhan nak buat. Manusia tak boleh halang satu pun benda yang Tuhan nak buat. Jadi kita kena yakin benda ni dalam hati kita.
kita yakin kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang Tuhan takdirkan berlaku dekat kita ni memberi pengajaran kepada kita semua, insya-Allah. Lepas ini kita masuk tajuk ni, bab ma dzukira fi fadli salah, iaitu barang yang menyebutkan kelebihan sembahyang fardu dan sembahyang sunat. Yang ni bagus tuan-tuan. Tajuk yang penghabis ni tajuk yang sangat bagus. Dia nak cerita kelebihan sembahyang fardu dan kelebihan sembahyang sunat. Dan saya pun tak tengok lagi, mungkin dia akan sebut betul-betul sembahyang sunat dalam agama ni ada berapa, kan? Tuan-tuan kalau beli buku hadut jual yang rata-rata tu, himpunan solat-solat sunat apa semua, kan? Allah, sampai berapa puluh sembahyang sunat dia ada dalam buku tu. Yang apabila tuan-tuan rujuk balik dalam hadis, tak ada pun. Mana mai ni sembahyang-sembahyang macam-macam dia karang bubuh dalam buku sampai berpuluh-puluh sembahyang sunat ni. Sembahyang ni tuan-tuan bukan benda boleh reka. Sembahyang mesti buat macam Nabi tunjuk. Apa sembahyang yang Nabi buat, itu saja sembahyang yang kita boleh buat. Kita reka, dia nak jadi lagu orang agama lain, duk mereka dalam sembahyang. Sembahyang, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hampa sembahyang macam hampa tengok aku sembahyang. Maksudnya bukan dari segi perbuatan saja, rokok, sujud, apa semua saja. Apa sembahyang Nabi buat, itu saja sembahyang kita boleh buat. Hak Nabi tak buat, jangan duk reka buat. Bila kita semak dalam hadis, baru kita tahu betul-betul sembahyang sunat ni berapa jenis saja sembahyang sunat yang Nabi buat. Ya, kita duk buat macam-macam ni, mana mai pun kita pun tak tahu. Ini tuan-tuan, kita kena belajar supaya kita tidak buat sesuatu ibadat dalam keadaan kita jahil melakukan ibadat. Sayanglah bila kita buat satu benda tu benda Nabi tak buat, maka benda tu tak diiktiraf, maka kita buat penat saja. Penat saja tak apa, takut berdosa pula kerana kita tidur tambah ibadat yang bukan ibadat sebenarnya. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita keluangan masa, kita boleh tahu benda ni satu-satu dan kita boleh perbetul mana-mana yang tak betul selama ni. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.